Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man fala hadiya lahu. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Amma ba'd. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pertama-tamanya marilah sama-sama kita mengucap syukur yang tidak terhingga kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerana pada pagi ini kita dihimpunkan dalam satu raudhah. Raudhatun min riyadil jannah. Satu taman daripada taman-taman syurga, iaitu majlis ilmu. Mudah-mudahan perhimpunan kita pada pagi ini diberkati dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ambo ni mari jauh daripada Pasir Putih lagi. Kenapa ambo sanggup mari? Walaupun ambo tahu dalam cuaca yang semua kita sedia maklum. Kerana ambo ada satu mesej yang cukup penting nak sampaikan kepada ibu-ibu dan bapa semua. Mesej yang ambo nak sampaikan ini adalah mesej yang sensitif. Kerana ceramah hamba ni pernah disiarkan dalam Kelantan FM sebanyak 2 kali. Akhir sekali tidak disiarkan kerana di dalam ceramah itu ada elemen-elemen sensitif yang melibatkan agama lain. Tetapi secara realitinya kita kena royak. Secara dalam keadaan macam mana pun kita kena sampaikan. Dulu waktu ada PLKN, Wira-Wirawati, setiap kem-kem yang ada di Kelantan terutama sekali selalu jemput hamba untuk menyampaikan motivasi keagamaan kepada Wira-Wirawati. Dan bila dia jemput hamba, dia asingkan Wira-Wirawati yang non-Muslim, diletakkan tempat lain. Hanya yang beragama Islam sahaja yang boleh dengar ceramah hamba. Dan hamba mari pagi ni pun untuk berkongsi dengan ibu-ibu dan bapa semua strategi-strategi yang telah dilancarkan oleh orang-orang yang bukan Islam untuk menghancurkan orang Melayu Islam, dan terutama sekalinya sasaran utama ialah remaja Melayu Islam. Awal-awal saya ucapkan syabas dan tahniah kepada ibu-ibu dan bapa semua kerana meletakkan anak di tempat ini, di antara tempat ikhtiari, supaya anak kita terhindar daripada perkara-perkara yang telah disusun atur oleh orang-orang yang cukup mencemburui dengan Islam. Muslimin muslimat semua, pada tahun 80-an satu seminar telah diadakan di Sabah. Seminar itu diadakan oleh padri-padri Kristian seluruh Asia Tenggara. Kenapa dia buat di Sabah?
Kerana di waktu itu pengerusi Persatuan Padri-Padri Kristian Asia Tenggara adalah pemimpin di Sabah. Maka dia memilih tempat iaitu di Sabah. Dan memang kita tidak nafikan di Sabah banyak gereja-gereja kalau berbanding dengan negeri-negeri lain. Mereka bersidang untuk mencari satu formula, suatu pendekatan, satu kaedah, satu teori bagaimana nak menghancurkan orang Melayu Islam di Malaysia, dan terutama sekali nak menghancurkan remaja Melayu Islam di Malaysia. Seminar itu patut diadakan selama 2 minggu. Tetapi tak ada 2 minggu, dalam jangka masa 7 ke 10 hari, mereka sudah dapat satu resolusi, satu keputusan, satu kaedah, satu cara yang cukup mantap untuk menghancurkan orang Melayu Islam dan remaja Melayu Islam. Mereka mengatakan, kalau kita lancarkan teori ini, kita tak payah tunggu lama-lama. 3 ke 5 tahun, kita akan lihat orang Melayu Islam akan hancur dan remaja Melayu Islam akan hancur. Teori itu diperkenal pada tahun 80-an. Sekarang 2023. Bukan setakat hancur, tetapi lebur. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Teori yang dimasukkan itu ialah yang bernama spider. Teori spider. Eja dia spider ni dalam bahasa Inggeris. S-P-I-D-E-R. S ada makna dia, P ada makna dia, I ada makna dia, D ada makna dia, E ada makna dia, dan R ada makna dia. Kita lancarkan teori ini, kita tak payah tunggu lama-lama. 3 ke 5 tahun kita akan lihat orang Melayu hancur dan remaja Melayu Islam akan hancur lebur. Apa yang saya akan cerita, khabarkan kepada muslimin muslimat semua, tajamkan pemikiran, lihat suasana yang ada hari ini, maka terjawablah kita. Apa dia S, tuan-tuan? Berikan kepada remaja Melayu Islam seks. Berikan kepada remaja Melayu Islam seks. Kerana orang Islam dia sensitif. Agama dia melarang benda-benda yang menjurus ke arah benda itu. Dia akan hilang konsentrasi. Hafalan-hafalannya akan hilang. Ilmu yang ada di kepalanya akan hilang. Kita berikan seks kepada remaja Melayu Islam. Tak payah kita suruh dia lakukan pensinaan. Tak payah kita suruh. Memadai kita suruh dia tengok aja. Kita suruh dia tengok. Kerana orang Melayu Islam, orang Islam ni melalui pandangan sudah cukup dah, akan menghilangkan keilmuan yang ada dalam kepala dia. Maka kita createkan benda-benda yang menjurus ke arah biar mereka lihat. Hari ini ibu-ibu, bapa-bapa, tuan-tuan dan puan-puan tiada sempadan. Tengoklah nak tengok ke apa dia. Saya teringat dalam satu syair Arab, dia kata sebelum nak berlaku persetubuhan, nak berlaku pensinaan, awalan dia kata mesti berlaku proses tanazur.
mesti berlaku proses penglihatan. Biar remaja Melayu Islam tengok. Bila dia tengok, bagaimana dia nak hafal. Bila dia tengok, bagaimana ilmu yang ada di kepala dia. Bila dia tengok, dia berada bergelombang dengan maksiat, maka sudah tentulah ingatan-ingatannya akan hilang. Konsentrasinya terhadap keilmuan akan hilang. Lebih-lebih lagi, ilmu agama, nurullah, cahaya Allah Ta'ala. Kita bagi remaja Melayu kita tengok. Kita tak payah suruh dia berzina, kita suruh dia tengok je. Lihat hari ni Gabriel lagi. Tuan-tuan ngaji dengar ke? Imam Syafi'i berulang alik daripada rumah tok guru dia. Bila berada di rumah tok guru dia, ingatan dia kuat, hafalan dia kuat. Bila dia balik, hafalan dan ingatan dia itu hilang. Lama-lama langsung dia khabarkan kepada guru dia. Bapa yang dia payah ingat. Ingat-ingat lupa, ingat-ingat lupa. Langsung tok guru dia kata, "Mu balik kok mana? Mu balik kok mana?" Balik kok Pekan, kok jalan raya, kok ramai orang. Bermula hari ni mu jangan lalu kok orang ramai, mu lalu kok orang tak ada. Bila mu lalu kok orang ramai, mu akan lihat banyak maksiat. Bila mu lihat banyak maksiat, akan menghilangkan ingatanmu apa yang kamu hafaz. Anak-anak kita bukan bodoh, ibu-ibu. Anak-anak kita bukan bodoh. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidah qalilan ma tashkurun. Aku keluarkan daripada perut ibumu di waktu itu la ta'lamuna syai'a. Semua bodoh kelu belaka. Tak usah royaklah ayahmu profesor, makmu pengetua sekolah, ayahmu doktor, makmu lawyer, ngaji tinggi melangit, tapi mu la ta'lamuna syai'a. Wa ja'ala lakumus sam'a wal absar wal afidah qalilan ma tashkurun. Aku bekalkan kepada kamu pendengaran, penglihatan, pendengaran dan hati. Muli moleklah tiga perkara ni, mu akan jadi orang. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Ta'ala, kalau duduk di Ambo lah, acuh boleh hama tak seri balik anak Ambo. Biar duduk dalam ni sehingga dia khatam 30 juzuk. Kalau boleh. Tapi oleh kerana naluri manusia ni, naluri ibu, naluri bapa, rindu ke anak, sayang ke anak, nak suruh juga anak balik. Dalam perjalanan balik, cuba bayangkan daripada tahfiz ini, nak boleh sapa kampung kita. Gapo dia anak kita tak tengok? Gapo dia anak kita tak tengok? Balik di rumah, suasana di rumah supaya suasana di mahat tahfiz tak? Jauh. Sebab itu dalam ceramah-ceramah hamba kata ke dia, sebenarnya yang memusnahkan anak ialah kita. Kita membunuh anak kita. Hamba ada ni orang anak, ada ni orang anak. Tapi hamba royak ke anak-anak hamba, awak semua ni duduk dengan abah, siapa ada jenis? Siapa ada jenis duduk dengan abah? Lepas pada jenis, awak kena tubik daripada rumah. Awak kena pergi duduk di asrama. Pasal di asrama cukup mendisiplinkan awak. Awak di rumah, abah tak mampu nak mendisiplinkan awak. Nampak? Bermula daripada hak sulung sampai ke hak basuh. Nenek semua daripada jenis tubik duduk di asrama belakang.
asrama Mahat Tahfiz, asrama Mahat Muhammadi Kota Baru, asrama MSM Ulul Albab, semua duduk asrama. Tak ada ibu-ibu, bapa-bapa semua, dia tak boleh lari dah. Saya kita ke anak, menangis, rindu ke anak. Pukul 3-4 pagi teringat ke anak. Tak boleh lari dah ibu dan bapa. Tapi kerana memikirkan untuk masa depanmu, dalam suasana bi'ah hari ini, terpaksa aku kena kejam mata menduduk di asrama. Tak apa, tiap-tiap minggu, weekend, hujung minggu, hari Jumaat, hari Sabtu, 2 raga. 2 raga makanan untuk anak-anak di asrama. Tiap-tiap minggu. Bapa, bila mu duduk di asrama, ustaz-ustazah mu ajar mu puasa hari Senin hari Khamis. Mu terpaksa kena puasa. Mungkin jadi disiplin. Dan mu terikut dengan kawan-kawanmu kerana orang berpuasa Senin dan Khamis. Awal pagi mu bangun dah pukul 4.30, pukul 5 pagi. Kerana untuk semaya tahajud, semaya itu dan semaya ini. Mu kena bangun awal. Sebab apa? Kalau lewat bilik air tak ada, terpaksa mu kena bangun awal lagi. Kalau mu bangun lewat-lewat, mungkin kelewatan subuhmu, mu akan dimarahi oleh ustaz dan warden. Terpaksa mu kena disiplinkan dirimu bangun awal. Kerana untuk bersedia semaya Jumaat subuh, confirm. Nak kata wajib, boleh kata wajib. Semaya Jumaat subuh, wajib. Sudah Jumaat subuh, baca Quran. Baca Quran pagi-pagi lagi. Mungkin sebelum subuh baca Quran dah. Sudah semaya subuh baca Quran. Kalau ada ustaz susun atur kuliah agama, tazkirah pendek, pagi pergi makan pagi. Makanan yang anak-anak kita makan diseleksi oleh pihak sekolah. Makanan yang menguatkan ingatan. Sukatan dia itu padan dengan keupayaan kita. Diatur sampai gitu mu. Selepas itu masuk bilik gereja. Zuhur sudah diatur. Semaya Jumaat. Lepas semaya Jumaat zuhur, rehat, nak tidur, nak apa kejap. Asar semaya Jumaat asar. Lepas asar turun kejap. Al-aqlus salim minal jismis salim. Akal yang sihat daripada tubuh badan yang sihat. Pukul 6.30 sedia untuk makan malam sunnah. Sunnah. Makan sebelum maghrib. Bersedia untuk jemaah maghrib. Lepas maghrib ada kuliah. Menanti solat isyak berjemaah. Lepas isyak ada prep kelas himpunan untuk study apa Quran dan bagai-bagai. Itulah silih berganti tiap-tiap malam, tiap-tiap malam, tiap-tiap hari, tiap-tiap hari. Cuba ibu-ibu bayangkan, bila anak kita break balik outing, boleh balik minggu, boleh balik. Kalau kita di Terengganu, di Kelantan, boleh balik hari Khamis. Petang Khamis mari ambil, ataupun anak balik sendiri. Hari Khamis malam Jumaat, anak kita duduk mana? Anak kita makan nasi pada petang Khamis tu pukul berapa? Sama di asrama pukul 6.30. Wallahu alam. Makan pukul 9 lepas isyak. Bila-bila tunggu ayah balik isyak. Anak keletihan. Mungkin tak pergi sembahyang Jumaat malam Jumaat tu.
Pasal balik daripada asrama tak cukup tidur, kita kata. Sia kau budak-budak. Tengok letih kata ayahmu. Pagi Jumaat anak kita ada di masjid tak? Untuk solat Jumaat subuh. Wallahu alam. Diri masing-masing. Hari Jumaat, okeylah semaya Jumaat. Asar Jumaat ke tak? Hari Jumaat. Hari Jumaat malam Sabtu. Bila pula jumpa semaya Jumaat? Bila hari Sabtu kita mari atas, masuk hari Sabtu malam Ahad, barulah bermula berdisiplin pula. Mampu kita buat support asrama. Kalau kita mampu, ambo tabik spring. Nampak? Bila di anak kita diatur demikian rupa. Handset ustaz tidak benarkan. Kecuali handphone yang ada untuk panggilan sahaja. Yang ada gambar tidak dibenarkan. Kerana jiwa remaja melonjak-lonjak. Curi tengok. Bila pihak pengurusan larang, siapa yang membantah? Bila panggil ibu bapa pakit tangan. Kolok sekolah ni. Tidak advance. Tak boleh guna handphone. Ibu bapa juga. Hanya sekadar nak telefon, royak nak balik. Hanya telefon, nak tanya khabar, mak sihat ke tak? Hanya telefon, mak nak telefon, nak tanya khabar, lagu mana mu duduk sini. Sekadar tu aja. Tetapi bila Gani ada dengan dia, iblis menanti-nanti untuk menembak. Memanah. Kerana di usia-usia seperti ini, tarikan antara iblis dengan malaikat. Ibu. Dia 1001 jalan dia boleh cari jalan keluar. Dia boleh curi-curi tengok. Bagai-bagai. Akhir sekali, bila dia duduk tengok kakak tu, dia akan menghilangkan ingatan. Sebab itu dia orang kata, kita bagi remaja Melayu Islam tengok. Sebab itu awal-awal tadi saya kata dah, ini adalah jalan keluar kita, inisiatif kita, ikhtiar kita. Mari letak sini. Kalau duduk sini pun ada kebocoran, keciciran lagi, cuba bayarkan remaja-remaja Melayu Islam kita yang ada di sekolah menengah. Cuba bayarkan. Cuba bayar. Tak peliklah kalau tingkatan 5 gomo, tingkatan 6, tingkatan 6 gomo, tingkatan 3. Tak pelik. Kerana bila melihat menjurus lonjakan untuk melakukannya. Ustaz Daha Idrus, Ustaz Wadi Anwar, tobik orang-orang sebelah membantah konsert yang ada 2-3 malam. Semalam ke malam hari. Membuka ruang untuk berlaku benda-benda yang tidak baik. Kita tak pergi. Tapi kalau kita kejam mata, majoriti yang hadir itu berapa peratus anak Melayu, berapa peratus anak Cina, berapa peratus anak India. Kalau seramai yang ada itu penuh kita tengok dalam hamba percaya dan yakin mungkin 99% anak Melayu. Kalau dia kata punah jana jolo lah. Kalau punah jana, inilah yang akan mewarisi kita. Bila pihak mereka majoriti, yang kita ini minoriti, apa akan jadi? Dia majoriti, kita minoriti.
Saya dipahamkan pelajar sini kurang lebih dalam 500 je. Mana lagi pelajar-pelajar lain yang ibu bapa belum sedar lagi ke? Ibu bapa lain belum sedar lagi ke? Tak ada dah jalan keluar untuk menyelamatkan anak didik kita. Inilah dia. Bila manusia jauh daripada agama, manusia jauh daripada Al-Quran, tunggulah saat kehancurannya. Ada suara-suara yang mengatakan, kalau betul di Mahat Tapih ngaji pondok nak kerja ke dia? Nak belajar ke dia? Nak pergi jawatan ke dia? Jahil. Budak MRSM ulul albab. Kerja hari ni tuan-tuan ke dia? Dia yang menentukan kapal terbang ni boleh terbang ke tak di airport. Adalah pelajar daripada MRSM Kota Putra. Apa Quran 30 juzuk anak-anak. Dia yang menentukan kapal terbang ni boleh terbang ke tak. Kalau dia kata tak boleh terbang, tak terbang lah dia. Dalam dada 30 juzuk. Mentaliti kita ni tidak kembali lagi. Kita merasakan bila ngaji agama, apa Quran, kita nampak jadi Tok Ime, jadi Tok Bila, pengkuliah supaya tu yang lebih kurang. Walhalnya beribu-ribu budak-budak Al-Hafiz memegang jawatan-jawatan yang hebat-hebat. Cuma dia tak bubuh dia belakang tu Al-Hafiz saja. Ustaz tahu mana yang mencetuskan boleh terbang tak terbang? Saing anak ambo. Sama-sama dia MRSM ulul albab. Dia boleh kerja untuk menentukan kapal terbang boleh terbang ke tak. Sedangkan dia apa Quran 30 juz. Mana keyakinan kita terhadap Ya Razak yang memberi rezeki? Inilah jalan keluar dia nak mengelak daripada teori yang dia kata kita berikan remaja melalui Islam biar dia tengok seks. Kita jadikan orang Tino dengan fashion pakaian yang menjolok mata. Ambo pergilah ceramah di sekolah-sekolah menengah. Ramailah cikgu-cikgu puan ada juga. Ambo pun royak. Lagu mana ilmu nak masuk? Lagu mana ilmu nak masuk dalam kepala anak-anak kita? Dalam bilik derjah sudah berlaku penzinaan mata. Lihat saja cikgu-cikgu pakaian dia. Menjolok mata ketat, nampak susuk tubuh badan. Anak murid besar-besar macam ni. Nulis di whiteboard. Pas tanya anak murid, nampak ke tak? Anak murid pun kata, nampak. Nampak ke dia tak tahu? Nampak? Bila saya contohkan orang ustazah, orang di Mahat Tapih ke apa, orang beranggapan lain. Tentu orang akan marah. Dan ni pun kalau orang dengar dalam YouTube ambo ni, netizen ni, pan ni boleh dengar lah media ambo, orang komen ambo. Pasal kita menyentuh orang. Tetapi itu realitinya. Ada orang jawab ke dia, pakai jubah labuh gapa belum tentu lagi masuk syurga ke tak. Kita pakai lagu ni pun semaya juga kita. Orang jahil kecek gitu. Kalau orang pakai je lagu tu, pakai jubah yang tidak nampak susuk tubuh badan, belum tentu lagi masuk syurga. Mung hak tak pakai lagu tu tentu masuk, tak boleh masuk syurga dia. Kalau kita setara ni boleh tentu lagi, mung tentu dah. Tak boleh. Ya kita pakai lagu ni, buat lagu ni kerana apa? La'allakum, mudah-mudahan janji-janji Allah tidak dibohongi.
Kita mari hantar anak kita di Mahat Tahfiz. Kita mari hantar anak kita ngaji sekolah agama. Mudah-mudahan hak menentunya Allah Ta'ala. Mudah-mudahan anak kita jadi juru. Mudah-mudahan anak kita jadi baik. Mudah-mudahan anak kita jadi anak yang soleh. Mudah-mudahan anak-anak kita jadi akhlak yang mulia. Mudah-mudahan. Serah Tuhan lah. Ikhtiari kita aja. Ni awal-awal lagi tak atas dah. Tak bui ilmu agama, pandai suruh anak jadi juru. Ambo lalu depan rumah mudir. Ambo ambil jala tak tahu baru. Mudir pun tanya ambo, Ustaz Muhtar nak pergi mana? Nak pergi jala. Belum tentu lagi tu Ustaz Muhtar boleh ke tak boleh. Jala. Tapi mudir bagi tentu dah tak boleh. Jala pun tak ada, tak atas tangga. Nampak? Anak-anak ibu-ibu kena jawab gitu dengan orang-orang luar. Demo ingat ke demo atas anak demo dia Mahat Tahfiz lepas tu betul lah. Memang tak betul. Terus Tuhan. Mudah-mudahan. Mudah-mudahan. Tapi demo tak atas dulu lagi. Duk dah lah. Gitu. Demo ingat demo main masjid semaya ni demo ingat ke tentu masuk syurga. Boleh tentu lagi weh. Kalau Tuhan nak bubuh kahwin hak tak semaya. Jalan. Aku diulang mari ni mudah-mudahan. Mudah-mudahan. Tapi kalau Allah Ta'ala nak bubuh mula syurga, nak mana aku muka syurga Allah Ta'ala. Tapi aku buat hak Allah Ta'ala suruh. Janji Allah Ta'ala tidak membohongi kita. Gitu ya tuan-tuan, mudah-mudah ya. Fikir ke dia payah-payah. Ibu-ibu pengalaman hamba dah. Anak sulung hamba hok jatah. Nak jatah. Sekarang Al-Hafiz. Masa tu Al-Hafiz tidak tumbuh macam cendawan. Satu-satunya Mahat Tahfiz di Kelantan iaitu Mahat Tahfiz Pulau Condong. Di bawah Yayasan Islam Kelantan. Tak ada lagi Mahat Tahfiz swasta yang sendiri, tak ada. Hati kecil hamba bercita-cita. Ni hamba kecil atas seorang bapak dah. Hamba bercita-cita hamba nak suruh anak hamba jadi Al-Hafiz. Apa Quran? Koham melonjak hamba nak apabila bulan puasa. Mahat Tahfiz Pulau Condong di atas pelajar-pelajar dia dua orang jadi sembahyang terimam tarawih. Dan kebetulan masjid tu masjid yang hamba duduk. Hamba dengar budak tu baca. Hamba tidak sedari air mata hamba mengalir. Dia punya lunuknya dengan nadanya, dengan suara dia. Allahu Rabbi ya Karim. Jadi tak khabar. Ikut orang nak kata. Aku ujian panas ribut. Aku nak hantar anak aku juga ngaji Mahat Tahfiz. Dan kebetulan orang rumah hamba pergi juga. Allah Ta'ala campurkan dalam hati orang rumah hamba dan hamba. Rupanya sama. Sama. Cukup tertarik. Maizun nama budak. Dia senior pada anak hamba. Rupa-rupanya bukan hamba seorang aja. Ahli jemaah yang ada situ memang terasa. Menyentuh hati. Cerita pendeknya. Hamba pun berikhtiarlah untuk masukkan. Pasal syarat dia mesti 5A. Masa tu 3A ke 4A UPSA. Layaklah. Pergi ujian. Doa hamba supaya anak hamba boleh. Lalah sekali anak hamba dapat MRSM Muazzam Shah. MRSM Muazzam Shah baru buka. Tak ada orang kata lah tak bagus MRSM ni. A sampai Z. Kajian tanggung belaka. Kalau ngaji di Mahat Tahfiz kena bayar tiap-tiap bulan.
Bila gitu persimpangan, syaitan mari selalu. Syaitan mari selalu. Dan tidak ada orang kata pun baik atas Mahat Tahfiz. Suruh atas Iman SM. Bengong kita. Waktu ada arwah ibu-ibu, hamba pergi jumpa Tok Guru hamba, iaitu sekarang ni jadi timbalan mufti kerajaan negeri Kelantan, Datuk Haji Ni Abdul Qadir. Waktu tu dia mudi di Mahat Muhammadi waktu hamba belajar. Hamba tak tahu nak fikir. Habis keluarga sebelum halik orang Tina hamba, dia kata hamba bodoh. Pasal giata anak di Mahat Tahfiz, tolong MSN. Bila pergi tanya Ustaz Nidik, hamba kata, Ustaz, tolong bagi pandangan kanan Ustaz. Anak ni pergi, anak sulung pergi gini. Gapa dia mudi tu ayat kanan. Hari ni mudi tu hidup lagi. Timbalan mufti. Dia kata ke dia, Mukhtar, anta tak secara kau orang. Anta anak-anak anta Mahat Tahfiz. Anak tubik daripada bilik dia, seolah-olah macam penuh memotivasikan hamba. Hamba boleh sepak tepi orang kata gajuh riman ke apa. Kerana di waktu itu orang menilai ngaji Mahat Tahfiz jadi tu email, habis tinggi, gagah-gagah jadi tu kodi. Lepas tu tak ada kerja-kerja, pergi jawatan, pegawai-pegawai dan sebagainya. Hamba mula hati bicara dengan orang Tina. Orang Tina kata tak apalah, gila letak. Ibu-ibu bayar kena ayat begini. 3 bulan supaya tikus jatuh halai panah. Moga di rumah tak aja puasa senang kami. Di rumah tak aja bangun pukul 4:30 pagi. Di rumah tak aja makan bobo cukup-cukup. Setengah puyuk di rumah. Membuju lalu melitang patah di rumah. Puasa pula. Makan sukatan. Moyok. 3 bulan moyok. Tiap-tiap minggu kita pergi. Terdetik di hati, sia tengok kanak. Sia tengok kanak. Orang Tino tak suruh ayat lah, orang Tino kan. Pun tengok anak lagu juga mata ada. Sedih tengok kanak. Apa pasal moyok? Tidur tak cukup. Munggu di rumah. Jak ku 9 bertidak ku 7 bangun. Di rumah. Khabar-khabar mari sini. Pukul 5, pukul 4:30 pagi bangun je. Pas bila tidur, malam nu pula. 3 bulan. Kalau tidak cekal hati sungguh ibu-ibu, anak sulung pula, ambil eret waktu bik. Allah Ta'ala uji, bukan setakat anak. Allah Ta'ala uji ibu bapa sampai gitu pun ayat. Atas kereta orang Tino tu tak berani nak tubik mulut. Sia. Tak berani nak tubik mulut. Abang, kita ambil wakelik lah abang. Tak berani nak tubik. Habis tinggi duk senyap kat duk main duk. Kita pun faham. Kita faham. Bila-bila gitu tubik mulut. Sabar. Memanglah kita nak suruh anak kita jadi orang ni. Lagu tu lah mula-mula. Susah dahulu, kita akan senang kemudian. Kita tak sih kalau sesok dia tolong selamatkan kita. Orang yang hafal Quran ni dia boleh menyelamatkan keluarga dia yang confirm sudah masuk neraka. Dia boleh tolong erik waktu bik. Kita tak sih. Anak kita tu. Kita ibu, kita bapa. Kita tak sih lah kita. Memotivasikan bini. Kita sendiri tak boleh dah juga. Dah tengok anak lagu tu. Nah ya. Pun bila anak kata esok lusa minggu lepas cik ustaz nak dengar berapa. Tahun pertama kena habis 3 juzuk. Tahun kedua kena 5. Dia 5 tahun. Ada budak tu setahun sudah banyak juzuk. Sampai 7, 8.
Hak pressure SMU 1-4. Hak pressure SPM 1-4. Main-main. Kalau tidak calon-calon. Oh kita. Cuma royak koretina. Dia mau kena banyak semaya ajak. Doa dengan Allah Ta'ala. Pasal doa ibu mustajab. Doa dengan Allah Ta'ala biar anak kita mudah ngapa. Biar anak kita berjaya. Kita duk motivate dia lah. Motivasi atas kereta. Dalam keadaan tu tak maunya gitu. Tak kecek ke apa pun. Lama air kami. Masuk. Bapa pasal nak pergi makan dekat anak. Anak pula bila jumpa ibu, dia tak berani dengan kita pak ni. Dengan ibu, mula patah tekuk, nak kelik. Nak gitu. Dia tak berani. Siapalah habis. Hari ni ibu-ibu, jawab dia. Betul lah kalau orang kata, susah dahulu kita akan senang kemudian. Hari ni ibu-ibu ramai orang nak senang hari ni. Dan kita akan susah kemudian hari. Seperti yang kita tengok di luar sana. Senang mula-mula tu. Saya ke anak tidak bertepat. Kerana kita saya ke anak lah aku mari letak musim. Tak apa aku habis piti. Amo tanya mudir kata 180 ya sebulan. Kejut amba, Masya Allah. Cucu sulung hamba lepas pada ngaji di Irsyad masuk Mahatafis kuantai pahal hak kerajaan pahal 2,000 sebulan ibu-ibu. Langit dengan bumi jauh dengan sini. 2,000 sebulan. Amba wayak kemudian amba tanya mudir kata 180. Masya Allah. Nak ya. Kalau 2,000 boleh masuk berapa orang budak sini. Dan cucu nombor 2 hak puai juga masuk pula. Baru kemarin dulu temu duga. Dah kalau 2 orang tak 4,000. Dan sekarang ni sudah bunyi kata berapa belas jusuk dah. Baru tingkat tes 1. Amba royak ke anak amba. Jangan ambil buat balik anak. Amba royak ke anak amba. Abah dulu kan? Kalau dia bunyi nak balik, awak pergi. Masak nasi. Gapa dia nak? Pizza tak pizza, pisah tak pisah. McDonald lagi. Jangan buat klik. 3 jam duduk situ. Bawa habis adik-adik dia. Dia nak main gap dia. Jangan buat klik. Kita kena amba kata. Abah dulu nak yakwi nangis habis air mata masa mu dulu di Mahatafis. Abah saya kamu. Anak sulung jatuh pula. Tapi abah boleh nenek orang anak abah duduk asrama belaka tinggal sekelami. Tak ada ibu bapa tidak sayakan. Sedar pukul 3 pagi teringat bapa-bapa. Sedar pukul 2 pagi teringat anak aku di asrama. Kadang-kadang mari iblis tembok. Zolim ke aku Zolim ke aku. Anak di usia lagu tu letak asrama dah. Anak di usia lagu tu tak asrama dah. Tapi ajar diri supaya memahami hakikat. Pasal aku nak suruh biar dia berdisiplin. Dan hari ni alhamdulillah. Hak bosu hamba pun sudah berusia dekat 28-29. Alhamdulillah. Ibu-ibu, tolong royaklah kau saya lain. Dunia hari ni kita boleh membantu berikhtiar anak-anak kita tepat-tepat lagu ni lah. Kita kena bagi sokongan yang cukup padu. Ada kelemahan sikit sebanyak kita tolong khabar. Jangan kita buat keluar besar-besarkan. Mungkin tak kena anak orang lain, kena anak kita. Kita kena terima hakikat.
Jangan kerana kena anak kita pergi buku habis seluruh sekolah. Kadang-kadang ibu bapa ada hak lagu tu. Paling tidak kita kena jaga image mahat tahfiz. Orang akan pandai lagu mana. Anak ambo yang sekarang sudah jadi doktor, dia belajar doktor di Mesir. Ketika dia sekolah kebahasaan ibu-ibu, dia kena pinyak tangan ke cikgu belu. Sekolah kebahasaan tu kalau ada kerja ke apa dia ceramah ke doa, mesti dia panggil Ustaz Mukhtar. Bila ambo pergi ambil dengan orang rumah hamba anak ambo, jerit pegang tangan gini, sakit, kena bedah. Orang rumah pun tanya, berapa kak? Jerit royak kena bedah. Ambo tengok tapak tangan putih, tetu merah beluk. 3 jalur. Konon-kononnya nak suruh hamba pergi marah ke ustaz, ke cikgu sekolah tu lah. Hamba kata tak apa, awak balik dulu. Awak balik dulu. Mandi-mandi ke apa, pas tanya molek. Mari juga dalam hati tu nak yakwi. Nak pergi tanya selalu ustaz cikgu sekolah tu. Tegamuk cikgu bahaya anak hamba siapa gini mau. Ada kerja buat ke apa dia panggil apa? Ceramah motivasi panggil apa? Nak baca doa budak nak masuk perisa panggil apa? Segala mak nikah kerja panggil apa? Tak malu-aluh bahaya anak hamba siapa gitu mau. Wah balik dia rumah. Bila sudah mandi ke apa, retina bertanya. Umi dia tanya, berapa kak? Pasal toleh A, kepahaman. Masa tu ambil UPSA toleh A, kepahaman. Cikgu bedah. Kak sore aku, sebuti kelah. Sebuti kelah. Termasuk anak pengurus besar Kesedar. Anak pengurus bank. Bukan mung yang anak ustaz Muhtad tu. Anak ustaz lain pun aku bedah juga. Anak pengurus besar Kesedar hak bagi bajet semua bila nak buat apa dia. Bedah juga. Nampak? Kalau kita mikir pendek, saya kanak, kita pergi hang selalu cikgu. Tak kemalu kita. Bukan anak kita ya. Seluruh kelas tu. Last kali bulan lepas bila ujian bulan seterusnya adalah dalam 85% yang boleh A. Tak ambil. Nak ayat bu. Kita ibu bapa jangan cepat bertindak. Jangan cepat kita melangkah ke arah benda yang negatif. Dan nama percaya. Tak ada pun seorang guru, apatah lagi guru yang agama macam ni, guru hafiz Al-Quran, sebesar zarah niat di hati dia nak bunuh anak murid. Tuhan tak boleh. Malah dia bangga bila anak murid dia berjaya. Walah anak murid dia bukan anak dia, bukan anak beranak dia, bukan waris dia, bukan siapa-siapa pun, sekadar anak murid saja. Tapi dia rasa bangga bila anak murid dia berjaya. Cuba cikgu-cikgu kita dulu jumpa dengan kita, bangga dia kerana anak murid dia berjaya. Ni nak yakwi jiwa seorang guru, apatah lagi kalau guru agama seperti yang ada sin. Sebab itu kita jangan cepat melatah, bertindak dan bagai-bagainya. Malah kita beri sokongan. Seperti hari ini adalah pelancaran tabung sumbangan. Kalau amo baca 500 orang pelajar sin, maknanya bodoh-bodoh 500 keluarga. 500 ibu, 500 bapa. Kalau cuba bayangkan seorang 100 saja menyumbang. 100 orang aja menyumbang. Kalau kali 100 dengan 500 orang, tubik berapa? 5,000. Hai. Berapa ribu Ustaz? 50,000. Nampak? 100 orang yang pagi ni. Oh, amo terlupa bawa piti ya Ustaz. Tak apa. Wak mari kat gerai, amo klik ambil. Kalau 100 orang 500 ibu bapa,
Cuba bayangkan 50,000 sekolah ni boleh. Besar ke tuan-tuan tengok siapa? Besar. Memang besar pada orang susah. Tapi yang kita duduk forward dalam Facebook tu, dalam WhatsApp tu, bersedekahlah sehingga mu jadi kaya. Jangan mu tunggu kaya baru nak sedekah. Ha. Berapa di atas hot tu? Cuba bayangkan. Hari ini adalah pelancaran sumbangan untuk Mahat Tafiq. Dengan 50,000 itu digunakan untuk pengurusan, pengimarahan, pembelajaran dan bagai-bagai. Allahu Rabbi ya Karim. Gaji tengok dah dalam YouTube ambo. Hak ambo cerita orang ngayuh beca. Gati taksi. Kerja dia gati taksi. Taksi roda 3 ibu-ibu. Dia dengar orang buat kuliah. Dia dengar orang buat kuliah. Sedekah ni bagus. Pergi. Tapi penceramah ni, pengkuliah ni lagi bagus. Dia kata ke dia? Dia kata tak apa. Kalau kita tak boleh sedekah dengan piti, kita sedekahlah dengan fikiran, dengan tenaga, perkhidmatan dan bagai-bagai. Dia pun mari telitah. Dia nak sedekah dengan piti. Dia kai pagi makan pagi, kai petang makan petang. So kau nak sedekah, nak makan pun tak urut. Dia mari titah ke dia. Dia nak sedekah perkhidmatan. Pasal dia ada taksi, siapa dia naik taksi dia, beca dia, hari Jumaat free. Mana ada orang naik beca, naik taksi free? Baloh ada, turun bayar murah, nak mahal. Bapa dia pilih hari Jumaat, ibu-ibu? Kerana hari Jumaat Allah Ta'ala gandakan syariah, Allah Ta'ala ganda 70. Hari biasa syariah Tuhan beri 10. Ramadan syariah Tuhan beri 700, malah lebih lagi. Maka dia pilih hari Jumaat. Dia pun tubiklah bandar. Ada seorang perempuan tu panggil, "Pocik, taksi pocik." Pocik tu pun mari. Perempuan tu pun mari. Besarlah hak tenor. Lebih kuat dia ni ada. Pocik ni kata ke dia, Allah besar benar ni pala. Tak ada orang kecil-kecil tu. Dia tanya, "Mek nak pergi mana, Mek?" "Nak pergi depan tu ya, dekat ya." "Tak payah, Mek naik taksi lain lah, Mek. Ponah taksi pocik." Besar pelaju. Pom hotel nanti pun naik rapat, ingat rapat kali. Gatih pocik tu. Berkinyuk. Mana Mek depan. Pom turun depan tu. Bila turun depan tu, pocik ni nyawa kot telinga dah. Pocik ni tanya. Hotel tu tanya, "Berapa tambah pocik?" Pocik ni kata, "Tak apa, Mek, tak apa. Pocik niat sedekah. Siapa dia naik taksi pocik hari Jumaat, pocik niat sedekah. Pocik tak ambil tambah. Pasal pocik nak sedekah dengan pitih mah tak ada. Hak pocik mampu ialah bagi perkhidmatan. Tak sebaya. Pocik tak betul. Pocik niat sedekah. Hak tino ni tak reti bahasa sungguh. Dah orang royak niat peri gapo gini gitu, dia boleh dia kata pocik tu. Kau pocik tu tak saya ambil tambah pasal ki hamba orang tino. Dia ingat pocik tu gelenyah. Pocik tu kata, "Dok, Mek, bukan pasal Mek orang tino. Hak rumah pocik comel pada Mek lagi. Mek ni seguni berah tak cukup. Besar pelajar." Terasa hati pocik. Terasa hati hak tino tu. Oh, tegamak pocik kata aku besar benar. Maknanya hak rumah dia tu comel pada aku lagi. Toke gatis taksi bini comel. Nak. Tak apa. Pocik ni popong gila muka dia kata kau orang. Kan relate lah dia. Hak tino ni duk buku hati. Nanti pocik ni. Siapa satu tika, jagalah. Ai sedekah teh. Duduk 2-3 minggu. Pasal pocik tu tak gatis 2 minggu.
beki. Tukar ring lain. Topik 2-3 minggu tekan mata lolah takut jumpa pula dengan hak tino tu. Waktu ada arwah pontai kot logo tu, hak tino kata, "Pakcik, taksi tu." Aduh, tak ada apa lah. Nak kona bodoh-bodoh terbalik taksi ni. Mau mari dekat dah. Mek bola naik 2 minggu dah pakcik tak gatis. Penuh mek. Tak apa pakcik. Mek tak apa. Taksi pakcik penuh ni. Mek nak pergi mana pula hari ni? Tak ada lagi depan tu. Hak tina lepas pun naik. Rak pula Allah tak ada apa lah. Mana mek depan tu? Mana mek depan? Tak kau kata apa? Tak kau batu rakit. Tak mak penuh. Turun. Depan masjid Kok Jering rupanya. Orang Sin rupanya. Nyala punggung pakcik. Turun. Hak tino ni tanya, "Berapa tambah pakcik?" Pakcik tu tak boleh kecek. Seluk. Main syarat gitu. Maknanya peri. Hak tino ni pergi. Pakcik ni gelek dah taksi. Tak boleh gatis. Klik dia rumah. Mula tak gatis. Bini pakcik tu kata dah tahu dah lagu tu. Bo lagi ikut jalan tu nya. Tak ikut jalan lain lah. Dah kalau dia tu duduk situ kapun dia agak. Tak lah kau jetih. Nak besuk pula. Tak suruh mari kau ni. Pakcik tu pun tak mari lah kau ni. Gatis kau lain. Gatis. Tengah hari panas. Landing bawah pohon. Bila landing bawah pohon bunyi. Assalamualaikum. Celak tengok. Hotino tu puluk. Aduh, Mek ni siapa sebenarnya? Apa nak main ganggu pakcik ni? Pakcik lari jauh dah. Aduh, Mek. Jangan naik, Mek. Jangan. Ni ring baru, tayar baru ni, Mek. Naik. Tak apa, pakcik. Pakcik tak suruh sing. Hari ni, pakcik tak ada nak pergi mana. Lepas tu, Mek main cari pakcik ni. Nak kau gini mau main cari ni. Pakcik rasa rusing. Amo tak ada pergi mana dah ni. Hari ni, amo nak pergi kenal rumah pakcik. Berapa je, Mek? Segala taksi ni, daripada taksi, wak klik ikan, wak klik sayur. Ni wak klik. Hotok onyok pakcik. Nak wih, hacu lebur taksi pakcik. Tak apa pakcik. Memang Mek tak apa. Pakcik lah hotok onyoknya. Mek tahu tak? Hak rumah pakcik tu adik sikit pada rimah. Memang. Hak tina pun datang lah. Allah Mek, berapalah ya Allah ketemu ke aku dengan orang lagu ni. Allah lah, gratis dia mulai sapa dekat, pakcik tepuk beri. Pakcik ni kata dia, tu lah rumah pakcik. Bila dia tunjuk tu rumah pakcik, hak tina tu pun jerit selalu. Jerit Otino. Kau kalau pakcik takut dengar kat atas rumah. Halah, jerit bapa pula. Bapa Mek jerit pula. Gawe dia Otino kata ibu-ibu. Syukur alhamdulillah. Allah Ta'ala ketemukan hamba dengan pakcik. Satu pengajaran yang cukup besar pada hamba. Ikhlas pakcik. Murni hati pakcik. Walaupun pakcik orang susah sampai gini mau. Kai pagi makan pagi, kai petang belum tentu lagi. Rumah pakcik tu lambat mari angin terbalik. Tapi hati pakcik bersih. Pakcik sanggup juga nak bagi sedekah. Walaupun tak boleh wi dengan pitih mah, pakcik wi juga dengan perkhidmatan. Amba ni pakcik perempuan kaya. Amba ni orang kaya. Amba tidak pernah terlintas di hati nak sedekah. Inilah hamba mari cari pakcik. Satu pengajaran yang cukup bermakna dalam hidup hamba. Gini pakcik. Pakcik tak usah rusing. Esok hamba hantar orang mari tolong beki rumah pakcik. Tiap-tiap bulan pakcik tak usah bimbang. Hamba akan bagi bantuan bulan ni pakcik. Pakcik duduk berapa orang di rumah tu? Pakcik duduk 6 orang. Pakcik sekelamin anak 4 orang. Tak apa pakcik. Nenek orang, pakcik sekelamin anak pakcik 4 orang,
amo hantar pergi umrah belakang. Amo mampu pak cik. Terfikir tak pak cik? Terfikir tak? Allah Ta'ala gantikan. Wa ma anfaqtum min syai' fa huwa yukhlifu. Bila menginfakkan musliqah sesuatu yang ada padamu, fa huwa yukhlifu, nescaya dia akan tambah ganti, tak usah pusing. Tak usah pusing. Dia akan tambah. Pocik tu bagi perkhidmatan berapa habis bagi taksi, tapi Allah Ta'ala ganti. Ada korang lagu tu Ustaz, Masya Allah. Dulu ambo kerja Gua Musa, ambo kerja Pelda dulu, ambo pecing 2019, 20 tahun lebih ambo bertugas di Gua Musa. Ada seorang hamba Allah Ta'ala, tak payah hamba sebut. Kalau hamba sebut, semua orang Malaysia kena belaka. Dia toke besar. Dia biayai hamba pergi umrah boleh puasa. Lepas kuliah lagu ni, dia mari sebelah hamba, dia kata, Ustaz nak pergi umrah boleh puasa tak? Kata, oh nak sangatlah, bercita-cita sangat. Pasal sebelum pada ni pergi umrah tidak boleh puasa, boleh biasa. Dia kata, kalau Ustaz nak pergi, Ustaz awak mari jokim Ustaz. Saya biayai Ustaz. Hamba pun klik ayat kereta nama. Sianu nak tanggung. Nak pergi umrah boleh puasa. Hamba pun tanya dia mau nak pergi juga? Dia kata nak pergi juga. Tapi demo dia tak tanggung lah. Tak apa. Hak demo ni, kita tanggung sendiri. Hamba pun telefon lah ke dia. Kata, Amo sebut nama-nama dia tu. Amo kata, boleh tak tolong beli tiket sebutir lagi? Pasal orang tina amo nak pergi kata. Banyak kali amo telefon. Dia duduk dindong-dindong tak sejawab. Amo tanya royak lah berapa. Tak apa, amo beri piti. Ana beri duit. Hak untuk orang tina ana ni, ana tangguh sendiri. Dia tak seroyak. Lala sekali, amo teka-teka, gaul dia kata. Dia kata, dah Ustaz tanya juga orang lain yang tak royak ni, kata kau Ustaz yang mau royak. Kata tak apalah, royak lah. Amo bagi duit beli tiket ke, takut dia habis tiket. Dia kata 20,000 lebih. VVIP. Cuba bayar. Ada orang setara tu boleh biayai kita sampai pergi umrah sikit tu ke. Memang jalan sungguh. Duduk betul-betul pung turun Masjidil Haram. Makan atas royak lah. Segala gala ni. Memang supaya VVIP. Mujur tak ada beli. Kerana anak bosu hamba serbai pagi ni, petang tu dia mau balik daripada island. Dia buat medik sana. Mujur tak ada beli tiket. Langsung lah hari hamba tak pergi. Hamba pergi tahun depan dengan hari hamba. Nak royaknya ada manusia lagu tu. Rupa-rupanya ibu, hamba ni orang yang kau berapa belah dia tanggung tiap-tiap tahun. Nak royak ada manusia yang macam tu. Dan mungkin tuan-tuan dan puan-puan juga ada pengalaman tersendiri. Nak royak ada manusia lagu tu. Sebab itu bila hamba tengok perniagaan dia, dalam waktu dia duduk di Mekah dengan hamba, balik aja sapa KLA, orang pun telefon dia, bah baru sapa 20 butir. Dia baru beli bah 20 butir untuk syarikat dia. Dan dia ada trailer daripada 7 jadi 17 butir. Ada pam minyak, setakat hari ni ada 7 pam minyak. Wa huwa yukhlifu, Allah Ta'ala tambah, Allah Ta'ala ganti, muntasah husingnya. Hari ni membumi 100, aku ganda-gandakanmu. Mungkin tidak dalam bentuk piti, tapi aku beri anakmu mudah ngapa? Anakmu jadi juru, anakmu jadi baik, anakmu jadi solehah. Tidak semesti memberi satu, aku gandakan dengan duit. Tak semesti. Tetapi aku beri ikut lain juga. Ini dikongsikan oleh Ustaz Ahmad Dasuki
Tak ada orang tak kenal penceramah Soho Malaysia. Ketika dia belajar di Mesir, ketika dia study di Mesir, setiap kali pensyarah dia, ta'arak tu, syekh dia tu, bila habis aja kelas, dia tanya ke dia? Dia tanya, hari ni awak semua ada sudah bersedekah? Esok, habis aja dia ngajar ke apa? Tanya, hari ni awak sudah bersedekah ke semua? Begitulah hari-hari. Ustaz Ahmad Dasuki tanya, memberanikan diri kita. Sedekah dia ni orang susah, nak bayar sewa rumah lagi, nak makan lagi, nak beli kitab lagi, lepas tu sipir pitih nak beli tiket kapal terbang lagi, pergi balik dan bagai-bagai lagi. Gambar dia syekh tu kata, awak bersedekahlah, awak akan memudahkan hafalan awak. Bila mu rajin bersedekah, hafalanmu akan jadi kau mudah. Bila mu mudah sedekah, mu mudah untuk berada dalam imtihan peperiksaan, Allah Ta'ala akan cuahkan mu, memudahkanmu. Allah Ta'ala akan bagi nur kepadamu. Sedekah, dia kata, hejah, biarlah sikit pun aku sedekah juga. Nak royak bui, hebatnya sedekah. Hebatnya sedekah, Allah Ta'ala ganti. Menyebabkan anak kita mudah mengapa, anak kita mudah dengar kata, anak kita molek, anak kita juru, anak kita soleh. Ini semua kerja Allah belaka. Kenapa? Kerana kita suka bersedekah. Jadi sebab itulah, muslimin, muslimat, ibu-ibu dan bapa semua, hari ini dikatakan, dengan ini saya melancarkan kutipan derma bagi dana pembangunan pendidikan dan kebajikan Mahat Tahfiz wal Tarbiyah Darul Iman. Kalau padu takdir lah tak bawa PT hari ni, tapi saat bawa, jang bawa, boleh faham saat dengan jang, faham kan? Tak apa, boleh transfer kepada bank muamalat yang dapatkan daripada pihak pengurusan sekolah. Inilah sedekah jariah kita. Kalau orang zaman dulu dia gali telaga, siapa dia pergi buat padi tengah baruh gapo begini, pakak mandi, pakak air semaya, berpanjanganlah mengalir sedekah jariah dia. Orang zaman dulu buat wakaf, dia tengah-tengah baruh, bila musafir pesawah lain panah, pakak dia duduk situ berteduh, dia boleh pahala. Burung tolong kita teduh pun boleh pahala. Andainya kalau anak kita sudah tidak ada sini, sudah tamat pengajiannya, tapi bangunan itu masih tersergam indah, anak-anak orang lain yang meneruskan pengajian, baca Quran pula, Allah Ta'ala cucuri sakinah wa sa'adah wa rahmah. Kita berada dalam kubur, jawab sendirilah masing-masing. Ikhtiarlah ke mana-mana pun. Kalau 100 orang tambah bubur 100, dan nama percaya di kalangan ada depan ni bukan 100, ada orang nak beri 300. Jangan break lah. Dah ustaz kata 100, kita beri 100, asal kita nak 3. Jangan. Dah demo ni nak 3 lah. Beri 3. Pak ustaz Muhtar duk sebut 100 lah ayahmu. Pasal dia kata 100 tu. Dak amal contoh aja. Nak begitu. Ada bahasa dengan dia dia tak apalah gapo gini. 10 ya yang kita roknya. Tak apalah 10 pun. Asal ikhlas. Tuhan nak hak ikhlas. Seria pun ikhlas. 100 pun nak menunjuk ke orang. Dia ingat kau malaikat tu bodoh, tak boleh bila 100 dengan seria. Mabuk. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, kita beri syekh kepada remaja Melayu Islam. Elokkanlah ibu-ibu dan bapa semua. Amo minta maaf banyak dah. Amo ada kuliah duha di Masjid Pegala Jepur. Ada seorang ibu. Amo sia nak yawi. Pasal ibu tu ibu mu'allah. Cahaya nak alik. Dia pita hamba pergi tunggu kat kereta. Dia kata, ustaz, boleh tunggu mentah? Kata boleh.
Dia kata nak minta tolong ustaz, mai ajak. Kata apa? Dia kata anak tino ambo tak kelik. Anak tino ambo tak kelik. Kihnya satu malam tamu tengok dia duduk mai wasak dengan hok jatah. Ambo marah. Ambo ambil esek dia. Dan anak dia tu ngaji sekolah harap, ngaji sekolah agama yang tersahur. Ambo pun rakyat tak repot polis kau pasal tak klik kat 2 minggu. Dia kata duduk lagi. Gabriel mana ayat ngaji sekolah harap. Hari-hari dia dengar ustaz baca hadis, baca Quran, dia royak tentang agama, akhlak dan sebagainya. Boleh menembusi jiwa remaja. Berwasak di atas. Yang main-main ibu-ibu. Ni kakak ni. Ni. Kalau patut takdir lah nak ayawi. Kalau sekolah ni cikgu pegang, ustaz pegang, terima kasih dunia akhirat ustaz. Kalau ada kerja kematian, kesakitan, kerja guna mustahak, cikgu berpuluh-puluh, ustaz berpuluh-puluh. Sayalah kanak kita. 1001 jalan nak ayat. 1001 jalan. Buat setara ni, mari letak sini, ustaz jaga lagi. Lepas subuh baca Quran, lepas zuhur baca Quran, lepas asar baca Quran. Setan ni dia akan memanah bila masa-masa sahaja. Nak ayat. Koha lagu ni, koha kuat. Koha lagu ni, koha kuat. Cari peluang semacam. Apatah lagi sekolah ni ada yang hafizah dan hafiz. Tu hamba rakyat tu sekolah apa ni agama tu anak dia tu ngaji. Pilih hotel kapal sepatu. Kena igat Jabatan Agama dekat 20 kapal. Nak ayat wi. Ngaji universiti dah. Amba kata apa panggil amba. Amba tua dah. Cari penceramah-penceramah muda-muda. Dia kata dak ustaz. Hak 2 orang tu memang hak muda. Kita ambil ustaz ni atas tekad sebagai seorang bapa memberi pesan kepada anak-anak. Hak tahu tahu. Diigat tu ada hotel sepasal ibu-ibu. Wak balik ke Jabatan Agama kurung dalam wukat sementara. Panggil ibu bapa mari. Mak selok pitu. Selok mak pitu. Boboh dalam kepala anak juru, anak cerdik dah ngaji universiti dah. Tak fikir membuat perangai lagu ni. Kelik di rumah pakai tudung labu. Kelik di rumah pakai jubah. Kelik di rumah wasabih tangan tino nak ayat waruknya. Pasal dia tahu pok dia tu ustaz, pok dia tu rajin di masjid, pok dia ada jemaah. Apa siapa bandar masuk bilik air pun tukar pakaian lain. Cemburuilah ibu-ibu dengan anak-anak. Batu jangan marahlah ustaz-ustaz kita. Gunalah istilah orang zaman dulu. Ustaz, buatlah ke mana-mana anak ambo, jangan buta dengan patuh ya. Tingginya ilmu mantik orang zaman dulu. Tak ada ustaz nak colok mata tu buta. Tak ada nak bahas apa-apa. Nak royak tingginya ilmu mantik balaroh orang dulu. Tolong jaga molek anak hamba ni ustaz. Buatlah ke mana-mana pun asal jadi orang. Ni tak boleh ustaz tegur sikit. Tak boleh ustaz kata sikit. Tak boleh ustaz ngepek sikit. Tak boleh gotu sikit. Mentah galah gati selalu. Tak ada 2 lekok. Ambil anak waktu bik selalu. Pas jajah habis butir kapung. Mahak tapis situ. Ustaz-ustaz gini begini. Khabar lain anak yang orang lain siapa kau setahun boleh hafal berjuzuk-juzuk, anak kita duk main juzuk 2. Ada something wrong, ada benda tak kena. Ada benda tak kena. Telah mari tanya ustaz.
Bapa anak ambo ni pai. Allahu Rabbi ya Karim. Daripada ujung rambut sampai tapak kaki ada berlaku anak kita dengan ustaz-ustaz. Dia boleh royak sesa perangai anak kita. Ambo ada anak juga. Batu ambo selalu hubungi pengetua. Pengetua panggil guru disiplin. Pengetua panggil guru kaunselor. Pengetua panggil cikgu kelas. Panggil cikgu tu, cikgu ni. Penuh depan kita. Berapa? Ambo nak mari tanya dua perkara je pengetua. Hajah nama pengetua tu. Ambo basuh ke dia hajah. Ana mari nak tanya dua je hajah. Yang pertama perangai anak ambo. Yang kedua baru pelajaran. Ambo tak tanya pelajaran dulu. Ambo tanya perangai dulu. Kalau perangai molek ada hubung kait dengan belajar. Kalau belajar molek pun belum tentu perangai molek. Nampak? Sekali-sekali kena spot check mari jumpa model. Calling minum air luar, jangan minum pokok dia. Telefon ke ustaz minum air sipir mana-mana. Ambo papuk pada pergi. Ada ke dia? Dia nak tanya khabar, tak segi di sekolah pasal takut anak napuk. Ustaz pun terbit. Jamu air ustaz ke apa? Siapa nama anak? Mukhtar Yaakob. Ustaz mana perangai dia? Ustaz mana perangai dia? Oh, minta maaf lah abang nak gitu. Tapi moga dah habis tanya juga. Dia bangun lewat semua. Masbuk muafiq semua subuh. Nah ya. Kenapa? Oh dia. Tahu dia saya duduk mengapa ke apa gini duduk main. Oh, tahu nampak handset tu duduk tangan semua. Boleh tahu belaka sesuatu. Nampak? Ni guru. Dia masuk bila dia tahu selalu. Tengok muka dia tahu dah. Ni kelebihan Allah Ta'ala bagi kepada dia. Sebab itu kita kena tanya dia. Tanya anak kita. Tak ada benda hak. Molek belaka. Ngelah kali pun ngaji sini 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun. Orang khatam dah. Anak kita masih lagi. Dalam masa yang sama, kita boleh tanya ustaz. Lagu mana kak abang boleh bantu supaya anak abang biar supaya anak orang lain kata. Dia ada obat dia. Dia balik di rumah lagu mana kak? Tengok TV ke, tengok Astro ke, tengok gapo. Macam-macam ustaz boleh tolong rakyat. Tu nak rakyat ni. Reka-reka lah. Takut dia banjir, tak boleh klik. Yang pertama seks. Yang kedua, kalau kita nak suruh orang Melayu kita hancur, remaja Melayu kita hancur, kita bagi pi, iaitu politik. Politik orang Melayu. Tengok hari ni. Orang Melayu berapa parti? Orang Cina berapa parti? Kita ceraikan mereka. Bila mereka tidak duduk dalam satu jamaah, alaikum bil jamaah, tunggulah kehancuran ini. Serigala akan suka kambing yang bersendirian. Tunggulah. Amba bukan kecek politik dah. Tak. Tapi amba ledahkan supaya kita nampak. Orang Melayu berapa? Cahaya Nalik berapa? Bila isu-isu yang seperti ada hari ni, isu Palestin, isu boykot, isu kau dia, buat dia ada statik. Kita duk pala geger. Tubik dalam ni, honi kata gini, honi kata gini. Dan di antara ustaz pun, ustaz ni kata gini, honi kata gini. Kenapa? Kita laga-lagakan mereka. Akhir sekali mereka akan menangis di tanah air sendiri. Berikan mereka orang politik. Orang Melayu suka benar. Orang Melayu. Perak pakai pasir pun hot tu lah. Padahal mampu dah.
Nak ya. Oh, duk tunggu lagi kubur. Boleh faham? Batu nasihat jangan dia tunggu lagi. Mari ya. Ada kau ikut mana-mana pun kau tak tinggal batu nasihat. Allah Rabbi ya Karim. Kau sanggup mati sekali dengan dia. Nak masuk rakyat le batu nasihat tu. Berikan politik. Hari ni tengok. Duk balas saya kita ya. Saya dia sengatik. Pok kita sini ke Kuala Terengganu. Letak kain kau dia tu. Plastik. Tengok. Berarok ke motor. Hujan ke hujan. Tak kembali bikin. Subuh 4 orang. Sialah kaum mujahidin sana. Sial kaum mujahid. Siapa ke dia? Dia menuju ke syurga Allah. Mati syahid mempertahankan negara. Hubul watan minal iman. Dia menegakkan, mempertahankan masjid, rumah Allah, Masjidil Aqsa. Dia mempertahankan agama suci. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Dia menuju syurga Allah Ta'ala. Mudah siap dia. Dia pula siap kita. Siap buat musubuh tak. Nampak? Siapa dia patut siap? Nak ujar lagu ni. Nampak? Ni berikan pada orang Melayu pi politik. Balah gagal buat kita. Hak ni naik, hak ni turun. Hak ni naik, hak ni turun. Buat dia dulu stay gitu. Hak tu pak dara, hak tu pupu, hak tu dua pupu. Habis ngabah dia belakang. Boleh faham tu? Last kali habis keluarga dia jadi pemimpin. Bila dia datang, dia boleh mencorokkan. Nak buat kosok gajah kau dia, amat tak erti nak sebut. Boleh buat. Nak buat mana lagi? Nak buat apa lagi? Pesta agak tu. Orang kan dia datang. Kita nak kata kau dia. Dah power boleh ke dia. Tak maaf lah moyak. Buat kita nak nak kecek buat ekonomi. Bahasa apa? Nak kecek buat pendidikan. Siapa dia bukan? Hari ni betul-betul ada di siasah. Ini pun 7 tanduk. Beringat molek. Ekonomi dia. Pendidikan dia. Goni sekarang lagi. Kita pula dia datang tu 7 tanduk dia main loleng. Pun goboh leping. Kalau panjang umur tuan-tuan hamba royak ni klik tulis dinding. Kita akan menangis. Nak ya. Kalau kita tidak alaikum bil jamaah sungguh-sungguh. Memang. Berjaya atau tidak? Spider. S bui ke remaja. P bui ke hot tua. Kawan ke mana-mana pun hidup kelik berkawan duduk jauh. Oh, tosah lah. Tunggal agama. Kita buat bodoh. Tunggal. Kita pun tunggal kata. Ikut orang kata. Tak satu cara lah. Kut dia lah dia nak mau siap gapo pun. Asal kita jangan sudah. La ilaha illallah. Jadi hak Nabi royak tu kita pakai tahu gitu. Bila mu tengok benda mungkar, pakai tengok gitu, ikut dia gitu. Bila dah Tuhan turun bala, dia tak kira siapa. Tengoklah 2 tahun. Mari COVID-19. Tok Imam kena COVID. Tok Peti kena COVID. Tok Qadi kena COVID. Memang kena kena. Padahal kalau kita fikir kat demo ni kat duk main pergi awak sebeh macam. Nak ayat. Seolah-olah gitu. SPI ideologi. Pegangnya orang Melayu ni kata. Kan ngaji sekolah agama habis tinggi jadi tok lebah. Jadi syekh tahlil. Jadi tok siuk duduk di masjid kenapa? Bila sebut ngaji agama, pejabat agama masjid. Sebab itulah mengorak langkah Nayawi
MRSM Ulul Albab nak melahirkan doktor hafaz Al-Quran, engineer yang hafal Quran, SPID drug dah ada. Bui remaja melalui Islam kakah tu. Ambo ni nak wi popular dalam penjara. Penjara di Macau, penjara di Pekalan Jepun, Tino Jatah. Ambo penceramah dalam penjara, Yading ambil ambo. Ambo nak sampaikan amanah pengaruh penjara. Dia baru tukar daripada satu negeri di sebelah selatan, tukar balik ke Kelantan. Dia memberi pesan kepada ambo, dia kata, Ustaz jangan lupa bila Ustaz berkuliah di masjid atau di mana sahaja, Ustaz tolong sampaikan hasrat saya. Dan bukan setakat hasrat saya, tetapi hasrat agama dan bangsa kita. Gabriel dia minta tolong ambo sampaikan, Ustaz tolong royaklah. Setakat ambo balik ni 3 tahun, 4 tahun, ambo tidak pernah menerima banduan dan banduawati yang coyo nu alik nim dayo alik. Majoritinya adalah orang Melayu yang beragama Islam. Dan ada depan ustaz ni dia kata, pasal saya bagi ceramah, 99% adalah pekuda. Hancur lebur dia kata bangsa kita, ustaz. Hancur lebur. Tolong royaklah kau ibu bapa. Biar dia cakna sungguh. Jangan reti mi makan mi pakai ya. Turun pagi kelik gelak, turun gelak kelik pagi, cari ke makan. Wi makan wi pakai, wi pakai wi makan. Akhir sekali pendidikan anak kita biarkan begitu. Metok piti 100-200 untuk pendidikan anak kita berasa besar. Beli kakah-kakah lain yang melalaikan tak ada bersatu. Ni mentaliti kita. Tolong royak ustaz. Tak cukup orang metok. Hak tubik masuk kelik ada. Sedap duduk dalam. Nah ya. Remaja-remaja. Dan minta maaf banyak daripada ujung kaki sampai ujung rambut. Bila pengaruh tu WhatsApp kamu, dia kata bahan ceramah ustaz hari ni, perkara yang pertama dia kata ustaz, benda yang cukup menakutkan orang di luar sana tidak tahu, iaitu berlakunya perangai umat Nabi Lut dalam penjara lelaki dan penjara perempuan. Tino sama tino, jatah sama jatah. Berluasa sehingga kena asing-asingkan, tak boleh duduk sekali. Tak boleh letak dua. Gomoh selalu. Nak letak sore-sore, kita tak cukup bilik. Terpaksa kita kena rantai ke sore. Sore lagi rata juga. Duduk dalam tapi rata. Kalau duduk lepas gitu, dia gomoh tadi. Nampak? Padalah kita duduk luar ni, kita tak terasa. Rupanya dalam sana tu, itulah nyakit umat Nabi Lut. Ini pengaruh dia sendiri royak kamu. Supaya hamba menyampaikan, biar dia orang tu sedar. Jangan buat kerja tu. Jangan buat kerja tu. Cuba ibu-ibu bayar dah. Hamba tengah duduk ceramah lagu ni. Di roda sebelah. Sini ada, belakang hamba ada. Orang salah duduk depan. Bagai-bagai warna baju. Ni hak tino ni. Roda keliling. Tengok hamba dah ceramah, hamba bunyi orang erik kata. Serah. Hamba pun paling tengok. Roda jatuh, dua orang, hak tino tu jalan kaki. Pasal rata dia tu besar tajuk. Nah. Sudah ceramah apa dia pun bawa hamba pergi minum air di penjara lelaki. Pasal penjara perempuan tak ada kantin. Pengarah tu tanya hamba. Dia kata, ustaz perasan tak? Dia kata, waktu ustaz ceramah tadi ada seorang banduawati hak erik kata. Kata perasan? Dia kata itulah, dia kata boh dia paling membahayakan. Habis orang lain dia ngomong laka. Lesbian. Nampak? Allahu Rabbi ya karim. Tambah pula baru ni nak buat pesta dia pula. Nak buat ratu pula. Masya Allah. Memang kita mengundang bala sungguh. Mengundang bala sungguh termasuk kita. Tak tahulah, wallahu a'lam.
Kerana D lah drug. SPID, E-education. Sistem pembelajaran. Tukar macam 3A, 4A, 5A, pas tak ada A sebuti abu. Ngelah kali tak payah pressure pula. Cikgu pening kau matu. Ramai orang muda-muda berhenti dah. Tak ada nak turut. Sistem. Kalau anak tolak A, bodoh. Mu bodoh ni, tak ada A putih abu. Tak nuru abang mu. Abang mu ada juga A 45 ni putih. Mu ni bodoh. Nuru pok mu, bodoh. Bergelegok pok nak marah. Pok kata aku ada juga A putih, A lukisan. Apa? Bila anak tolak A, bodoh. Hak bodoh ni lah mari atas dia mahat tapi. Hak bodoh ni lah mari atas pondok. Tak cakap uli puan-puan ustaz, tutup guru. Mari atas hak bodoh. Lepas tu nak suruh berjaya. Tapi ustaz ni hebat dalam pendidikan. Hak demo kata bodoh tu, hari ni sudah berada jadi imam. Hari ni berada jadi al-hafiz. Hak demo kata bodoh. Anak demo hak 5A, straight A, demo tak atas. Demo wak mari sekolah agama, hak low kelas. Kalau jenis kakah kau bagi rusak dah, skeru hilang, pepak tak ada. Puan-puan ni tu luteri. Tu luteri. Duduk mari setahun, berubah comel. Mujur di atas situ. Mujur di atas situ. Kata gak terima kasih. Ada ibu bapa yang bila anak dia habis ngaji sini, tulis sepucuk surat kepada pengtua, kepada mudir. Hamba mengucapkan terima kasih dunia akhirat kerana memberi ilmu dan mendidik anak hamba sehingga anak hamba berjaya ini. Tuhan saja yang dapat membalasnya. Tak ada. Kalau ada, wallahu alam. Hak ada ke dia? Memelah anak hamba hak nombor 2 tu, hamba ingat masa hamba mengandung lagi dia itu dah. Masa hamba mengandung tu kan hamba baca Yasin. Dia kecil lagi cerdiknya. Tak nampak ustaz ni. Lepas tu bila dia besar sikit kan, hamba boleh makan madu. Lepas tu hamba boleh makan gotu. Ustaz tu dia kelepas nak tunggu nanti kata, mana pergi aku? Tak ada terima kasih kat aku. Bila berjaya, kita kata kita pandai didik. Munggu kita mengandung baca Quran semua maya ajak. Pun bila anak tak jadi atas situ. Bapak ustaz tahu tak boleh buang bagi baru. Bapak ustaz duk main politik, tak mengajar. Bila anak tak berjaya. Bila anak berjaya, kena kes dia mengandung. Kenapa? Tak ada pun nak mari. Patut kita ibu-ibu bapa-bapa bila anak kita tahun akhir kita share pitih 50 rial seorang. Bui ke sekolah, suruh sekolah beli lembu. Mudir ustaz-ustaz kita raikan akhir tahun anak kita. Jangan tunggu sekolah waktu biar kita sendiri ucapan terima kasih kepada tenaga pengajar sini kerana mendidik kami, anak-anak kami. Allahu Rabbi ya Karim. Jangan putih mata lah. Banyak kat pihak pengusaha sekolah lah tolong terima kasih kita. Terbalik kuat. Tak ada. Orang berbudi kita berbahasa. Orang memberi kita merasa tak ada. Gitulah. Kalau ada ibu bapa yang lagu tu, memang kita tabik spring. Mari yang jumpa mudir, jumpa ustaz. Mudir terima kasih. Amba minta maaf banyak sepanjang anak amba duduk sini. Kalau ada benda yang menyentuh hati mudir ke ustaz-ustaz sini, terima kasih banyak. Sekarang ni anak amba alhamdulillah. Ya begitu. Cuba bayar ke kalau ibu bapa meroyak ke mudir ke ustaz lagu tu ke. Amba tak nak bayar ke lah. Pasal amba dulu pun sebelum jadi pegawai agama Felda, amba mengajar sekolah juga. Bila ada ibu bapa mai jumpa lagu tu nak wi, pilu kita. Mari terdetik di hati. Bagus ya ibu bapa dia.
Mending payuh nak cari orang. Kalau tidak gak, dia duduk sohu anak dia pandang. Ya kita ni otak onyuk mengajar anak dia. Dia tak tahu anak dia tu pun ada serkah dalam kelas. Nak ya. Kadang-kadang itu. SPID, E-Education dan akhir sekali ROCK, Rock. Music. Ustaz Aidrus kata, dua perkara ya. Kalau mu nak larikan daripada paksi agama, muak mari hiburan orang lalak agama, mu lebarkan orang alim tunggal agama, orang pun hina orang-orang agama, sesat masalah. Muak mari hiburan melekakan orang. Ulama-ulama ada mengatakan dia penunggang agama. Orang pun mula membenci orang agama. Dalam satu kali sesat masalah. Ustaz Aidrus kata, ambo amati samuh dia. Jala dia. Dan disokong oleh Ustaz Wadi Anwar. Nak royaknya tuan-tuan, lepas ni kalau berjaya supaya semalam, tak pelik lah lepas pada ni. Lebih pada tu lagi orang akan berani buat. Yang kita mampu doa dengan Allah SWT dan orang-orang supaya hamba ni lontarkan sepatah dua. Biar masyarakat dengar dan masyarakat faham. Mudah-mudahan Allah Ta'ala bagi keberkatan dan rahmat pada kita semua. Jadi hamba rasa betul-betul on time pukul 12. Pasal hamba diputuskan untuk sampai pukul 12. Terima kasih banyak. Kita fikir-fikirlah teori spider yang diberikan oleh orang-orang yang tidak suka Islam kepada remaja melalui Islam sekarang 2023. Sebab itu kita lihat seperti hari ini. Jalan selamatnya ikhtiari yang terakhir kita tak ada. Mari letak di mahat tahfiz sekolah-sekolah agama. Kerana agama lah boleh menyelamatkan diri manusia. Al-Quran lah boleh menjadi pendinding pada manusia. Carilah tempat-tempat lagu ni, kerana ini benteng pada kita seorang Muslim sebagai seorang mukmin. Terima kasih banyak-banyak. Terima kasih dunia akhirat kepada pendidik-pendidik di sini. Teruskanlah usaha. Mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan keberkatan dan rahmat pada kita semua. Ibu-ibu dan bapa semua, bagilah sokongan yang sepadu-padu kepada mahat tahfiz yang kita ada hari ini dengan keuangan untuk membantu mereka membina lebih baik lagi. Akhirnya aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Jazakallah khairan katsiran kepada Bapak Ustaz sampai tadi kepada apa yang disampaikan oleh Bapak kami Muhammad SAW kita merupakan jawab. Jadi untuk majlis semoga manusia dalam kemudian ini untuk terima kasih kepada